warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah. Majlis muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dilahirkan menjadi umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat ini mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Barakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun kepada kita. Dan ini yang patut kita syukuri, walaupun kalau kita syukur di atas bara api pun kita tidak mampu memenuhi kehendak syukur. Namun sebagai hamba Allah, tabiatnya mesti bersyukur, kerana syukur itu pengikat kepada nikmat. Nikmat Islam, nikmat menjadi ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kehidupan. Tidak ada makna. Sehingga kan Al-Imam Busiri meringkaskan makna ini, walaupun tidak ada dalil yang sahih, tapi maknanya yang mendalam. Laula kalam tukhrij dunya minal adami, kalau bukan kerana Rasulullah, dunia ini tidak ada makna dicipta, tidak akan cipta dunia ini. Apa makna dunia ini tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu haqaiqnya. Karena Rasulullah disebut bersama dengan Allah Ta'ala, diulang untuk menunjukkan ketinggian kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu kita berihtifal. Fabidzalika falyafrahu. Dengan nikmat Allah ini kita hendaklah bergembira, dan nikmat yang paling besar itu kewujudan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cuba bayangkan kalau Rasulullah tidak ada, apa yang terjadi kepada umat manusia sebelum kedatangan bi'atsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hidup terumbang-ambing, menyembah berhala, tidak ada hukuk, tidak ada hak kemanusiaan. Wanita-wanita dikahwinkan ataupun dimiliki oleh anak-anak tiri. Mereka ibarat syaitan ataupun iblis. Nasruha buka wa birruha sariqah. Pertolongan mereka adalah tangisan, kebaikan mereka mencuri. Itu slogan-slogan yang disebut oleh masyarakat jahiliyah. Begitu dengan keadilan sosial, tidak akan wujud, kerana syiar mereka ialah unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim supaya dia berlaku zalim lagi, dan saudara kamu yang dizalimi, yang bersifat resis, unsuriyah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengubah makna tersebut kepada unsur akhaka zaliman, ay tamna'a yadahu minal zulmi. Kamu menghalang kezalimannya. Kalau kita membicarakan keadilan sosial, adalah ijtimaiyah, tak akan wujud. Walaupun wujudnya sosialis, tetapi tidak menepati nilai keadilan, kerana menafikan pemilikan. Namun umat Islam, seperti mana kata Muhammad Iqbal, telah lupa Rasulullah. Ummatun nasiyat nabiyaha. Ini problem kita. Kalau kita ada problem kita COVID-19, ada yang lebih besar daripada COVID-19. Umat Rasulullah lupa nabinya, dan tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal ma'rifah. Kalau kita benar-benar kenal Rasulullah sebenar-benarnya, kita akan taat kepada Rasulullah. Kita akan bawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan berpecah, kerana sunnah Rasulullah adalah perpaduan, bukannya perpecahan.
sebahagian daripada kita yang syadid mempertahankan sunnah juz'iyah, mengedepikan sunnah kubra, sunnah pakaian, sunnah-sunnah yang bersifat juz'iyah ataupun mikro. Seorang baca macam ni, seorang baca macam tu, berperang. Seorang nak pakai serban, seorang tak mau pakai serban, berperang. Sedangkan ada sunnah yang lebih besar daripada benda itu, sunnah perpaduan umat Islam yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul wada', ayuhan nas la tarja'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaqa ba'd. Wahai manusia, jangan kembali selepas kematian aku menjadi kufar. Kufar di sini bukan kufur akidah. Kufar di sini maksud dia perpecahan. Di antara makna kufur adalah perpecahan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kamu boleh berpecah sedangkan dibacakan ayat Al-Quran kepada kamu? Wa fikum rasul, dan ada rasul di sisi kamu. Di antara makna kufur adalah perpecahan umat. Dan kita ada hampir 2 bilion umat Islam, berpecah kepada parti politiknya, berpecah kepada kefahamannya, merugikan umat Islam. Di waktu Yahudi tidak sampai 40 juta, mereka bersatu padu. Mereka menjadi kuat kerana mereka bersatu. Kita menjadi lemah walaupun banyak. Terbahagi kepada seorang mengaku salafi, seorang sunni, seorang sufi, semua nak mendabik, nak menunjukkan keislamannya. Tak ada yang tawadhu'. Ini iskaliah. Kenapa kita tidak datang sebagai seorang Muslim? Saya Muslim, kamu Muslim. Kenapa kita perlu berpecah di atas slogan-slogan ini? Umat Islam telah merugikan masanya, qil wa qal, dan kesudahannya kita menjadi umat yang mundur, umat yang meminta sedekah. Tidak ada orang yang mau menghulurkan tangan. Kalau seminarnya seminar hentam, kawan sana, kawan sini hentam, begitu di YouTube, begitu di FB. Sedangkan semua yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Ini merupakan kejahilan umat Islam terhadap perpaduan. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, dia membahagikan sunnah kepada 2. Sunnah ittiba' mutaba'ah, kita mengikut secara zahirah, dan satu lagi mutaba'ah batinah. Ramai orang sangat ketat di dalam mutaba'ah zahirah, pakai serbannya, janggutnya, jubahnya, kemudian jubah pun kena singkat sampai ke peti, bergaduh isu itu. Kalau labuk bid'ah, dan meninggalkan sunnah batinah, tawadhu', keikhlasan, zuhud, hubbullah. Itu sunnah lebih besar daripada sunnah zahirah. Namun umat Islam lebih mengutamakan perkara-perkara tersebut, akhirnya berpecah dan lupa bahawasanya perpecahan itu kufur. Bukan kufur akidah, bukan murtad, tapi kufur perpecahan. Ini yang berlaku kepada Aus dan Khazraj. Apabila dibangkitkan isu-isu rasis oleh seorang Yahudi, mereka berperang, nak berperang, mengangkat senjata. Dan akhirnya dengan segera apabila Rasulullah mendengar khabar tersebut, bersegera bergegas ke padang yang luas nama dia Al-Har,
padang yang tempat orang berperang. Rasulullah bersabda, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kamu nak menyeru kepada jahiliyah, kita sekarang berada dalam jahiliyah, perpecahan kubra. Karena semua nak menyatakan dia adalah yang benar dan menggunakan hadis-hadis. Iftaraqat ummati ila 30 wa 70 firqatan 72 fi an-nar illa kulluhum fi an-nar illa wahidah atau kama. Umat aku berpecah kepada 73. Semua masuk neraka, satu saja masuk syurga. Semua orang mendakwa dia seorang. Termasuk orang politik, termasuk gerakan yang ni, gerakan yang ni. Sedangkan hadis itu tidak kuat. Kalau kuat itu ditakwilkan. Karena bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran menyebut inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat ini umat yang satu, tidak berpecah. Berpecah kepada 73, dan itu yang diwawarkan oleh Arqam, oleh kumpulan gerakan Islam, oleh kumpulan politik, oleh kumpulan yang ni, si fulan. Akhirnya yang 73, 72 tu rasa dia masuk neraka. Hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Kalau sekiranya sahih pun ulama menyatakan itu adalah umat dakwah, umat yang belum masuk Islam. Adapun umat yang masuk Islam tidak mudarat perpecahan mereka. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tak ada kemudaratan perpecahan, perbezaan pendapat. Tapi mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki tak berperang seperti kita. Umat Islam menghadapi kerosakan pemikiran, perlu kepada mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan para sahabat tak bergaduh, namun tidak mengkafirkan di antara satu sama lain, tidak membid'ahkan di antara satu sama lain. Ada asas, ada kehidupan. Tapi umat Islam ini kadang-kadang dia suka orang lain masuk neraka. Kalau boleh geng dia saja masuk syurga. Dan kita mengapi-apikan keadaan. Tak ada orang yang mau jadi orang tengah. Kalau boleh kita panaskan. Sedangkan al-kabir la yukabbar. Kalau isu yang besar jangan besarkan lagi. Kita kalau boleh besarkan lagi. Kalau boleh perang 70 tahun kita perang. Nah, ini masalah umat Islam. Tak ada kumpulan yang mampu menyatukan seperti yang disebut oleh Al-Imam Badi'uz Zaman rahimahullah. Ini zaman umat Islam. Takkan tak boleh nak berbaik Sunni, Salafi, Sufi, Asy'ari. Semua adalah imam, semua adalah imam. Tapi masih lagi bincang, ribut, tak ada husnuzan di kalangan kita. Takkanlah orang itu datang ke masjid sujud kepada Allah, kita nak menganggap dia menentang Islam, menentang sunnah. Itu kadang-kadang salah faham. Tak ada istifsar. Dan umat Islam hanyut. Hari-hari bincang pergaduhan, tak ada bincang perpaduan. Sebab itu Rasulullah berpesan dalam khutbatul wada' yang merupakan istishraf, satu bacaan masa depan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaqa ba'd. Masing-masing memenggal kepala masing-masing. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Semua kehormatan, nyawa, harta, satu perkara yang perlu dijaga. Namun kehormatan sekarang ni sangat murah. Boleh dijual beli di FB. Boleh kita bunuh orang tu di FB, di media sosial. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabil Mufrad, walaupun hadis ini dhaif tapi maknanya sahih.
apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'bah, kamu ini sangat besar kehormatan kamu, tetapi nafsul mu'min a'zamu hormatan minki. Jiwa orang mukmin itu lebih besar daripada Ka'bah. Dan ini haqaiq. Allah mencipta semua benda adalah untuk manusia. Dan kita adalah sayyidul kauni. Seperti kata Muhammad Abduh, al-insan abdullahi wahdah wa sayyidul hadzal kauni ba'dah. Insan ini hanya hamba Allah dan pemilik dunia ini. Jadi kita perlu kembali kepada kefahaman yang sahih, kepada usus cara pemikiran yang tepat. Bagaimana memandang ummah Muhammadiyah, ummatun kubra, umat yang sangat besar. Syekh Al-Allamah Yusuf Al-Qaradawi, Al-Imam Yusuf Abdullah Al-Qaradawi mengarang satu kitab yang bertajuk Al-Ummah Al-Islamiyatu Haqiqatun La Wahmun. Umat Islam ini umat yang realiti, satu umat yang di bawahnya ada pelbagai bangsa, pelbagai aliran, tetapi disatukan oleh Islam. Dan ini yang ditegaskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalah Al-Islami. Kita walaupun pelbagai beza, ada Ahlussunnah, ada Mu'tazilah, tapi disatukan oleh Islam. Janganlah kita bergaduh seperti orang dahulu. Tapi seolah-olah pergaduhan ini merupakan faraid dan warisan yang tak dapat dipisahkan. Kita mewarisi perpecahan, seperti yang berlaku kepada Syiah. Bergaduh, masih lagi duk membicarakan siapa yang lebih afdal. Masih membicarakan Sayyidina Ali itu layak menjadi khalifah. Abu Bakar dah meninggal, Umar dah meninggal, Uthman dah meninggal, Ali pun dah meninggal. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Umat itu sudah berlalu. Kita masih membincangkan isu orang mati. Seperti mana perbincangan fiqh. Banyak kita bincang fiqh orang yang sudah meninggal. Qunut, talqin, itu fiqh orang yang meninggal. Yang bagi saya sudah jemu dibincangkan. Datang kepada masyarakat mengkritik, tidak membangun. Sedangkan kita ada isu fiqh, berjuta-juta isu fiqh baru yang tak dibincangkan. Fiqh kontemporer. Jadi umat Islam kadang-kadang dia syok sendiri. Dia tidak faham isu di antara isu dengan masalah fiqh. Isu adalah penagihan dadah, itu isu. Isu adalah pembuangan bayi. Isu adalah jenayah pembunuhan. Isu adalah jobless, pengangguran, kemiskinan, poverty, anak luar nikah. Itu isu yang tak ada penyelesaian. Qunut bukan isu. Bacaan perlahan basmalah bukan isu. Itu dipanggil masalah fiqh, yang bukan dia problem umat Islam. Tak layak dibincangkan dalam seminar, tak layak dibincangkan berapi-rapi, kerana itu bukan problem. Tapi umat Islam terperangkap menjadikan masalah fiqhiyah kepada isu qadiyah, kerana tidak tahu apa yang patut dibahaskan. Mana kita sibuk dengan isu-isu yang kecil. Anak luar nikah ada 290,000. Kita tak ada bahas apa. Lab perdagangan dadah sampai angka 1 juta. Kemiskinan, kadal kufru ayakuna, kadal faqru ayakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan membawa kepada kufuran. Itu isu umat Islam. Itu yang umat Islam kena ambil peran. Itu yang berlaku di zaman Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Datang seorang Muslim dari Iraq bertanya kepada Abdullah bin Umar yang tinggal di Madinah, apa hukum darah nyamuk?
Dia tanya, kamu datang daripada mana? Dari Iraq. Kata, kamu teruk sangat. Darah Sayyidina Hussein tak tanya. Bukan salah tanya tu, tapi kalau mai daripada Iraq, tuan-tuan dan puan, kalau mai ulama besar tanya bab yang kecil-kecil, itu orang masa. Itu tanya ustaz-ustaz tu dah lah. Tanya saya. Tapi kalau syekh besar, kita tanya kunut. Kadang-kadang kita orang Malaysia begitu. Dia nak kenangkan mana, dia pusat dah, dia pusat. Tapi isu itu boleh dibincang 1 minit selesai. Tapi kadang-kadang kita bincang 3 jam. Umat Islam mesti bangkit, mengenal apa itu masalah, apa itu perbincangan. Sebab itu Rasulullah SAW bagi dia datang ke dunia, bukan nak jadi doktor ni orang boleh selesai. Bukan Rasulullah datang ke muka bumi ni nak jadi engineer. Sebab tak ada Quran dan Sunnah pun engineer berjalan. Bukan nak jadi arkitek, bukan nak jadi bomo. Tidak. Medik ni sebelum kedatangan Rasulullah dah ada dah. Di zaman kegemilangan Greek. Dan juga ulum itu termasuk dalam ulum Arab. Kita duk bahas lagi rawatan sunnah Nabi. Ini bukan sunnah, macam anti vaksin. Dan kata ini menentang sunnah Nabi. Tak ada, Rasulullah tidak bawa ambil perubatan apa-apa. Perubatan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW benda yang sedia ada di zaman Rasulullah. Sama ada zabib, apa dia, kurma, kemudian habatus sauda, bukan benda wahyu. Kita berperang ni. Kalau kita baca kitab syariah, itu merupakan benda yang Nabi jalankan, bukan Nabi bawa main macam sembahyang, puasa, syariat kahwin, syariat iddah. Dia benda yang sudah ada. Dan Nabi mempraktikkan madu, mempraktikkan apa dia panggil bekam. Bukan bekam tu Rasulullah orang pertama buat, sebelum tu dah ada. Kemudian bertembung kumpulan ini yang dikatakan ini bertembung dengan perubatan moden, bertembung dengan sunnah dan sebagainya. Kerana tidak faham apa itu syariah, kerana tidak faham apa itu sunnah. Sunnah pemakanan, sunnah rawatan ini adalah benda yang bermanfaat kepada manusia walaupun tidak dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi sunnahnya. Bukan sunnah rawatan atau sunnah makanan apa yang dimakan oleh Rasulullah. Tidak. Kalau begitu sempit, apa maknanya Allah Ta'ala jadikan buah-buahan yang begitu banyak? Tiba-tiba hanya sunnah pada zabib, kepada kurma. Jadi buah tempatan kita tak ada lah yang sunnah-sunnah ni. Ini muskilah al-fahm. Agama Islam ini bukan agama sempit. Sebab itu Al-Quran mensifatkan sifat Rasulullah ini apa dia? Wa yuhillu lalahumut tayyibat. Dia tak sebutkan tembikai, zabib, kurma, tapi menyifatkan kerja Rasulullah menghalalkan benda yang baik, saintifiknya, akalnya, fitrahnya. Dan semua makanan yang baik itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak dimakan oleh Rasulullah. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan siapa yang mencampurkan zabib, kurma, kemudian jamu orang makan, orang tu kena penyakit, dia kena ganti ori. Macam sekarang dia jual makanan sunnah, dia campur semua. Kurma dia campur, apa zabib dia panggil apa, kismis pun dia campur, badam pun dia campur, zaitun campur dengan zaitun lagi. Tu dia tak pening makan macam tu tuan-tuan. Sedangkan kaedah fiqhiyah menyatakan kurma dan benda-benda tersebut qad yanfa'ul qalil wa yadhurul kathir. Ini disebut oleh Ibnu Hajar
Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Makanan kurma, ubat-ubatan ni kalau makan sikit elok, makan banyak tak elok. Ni pergi hentam kurma 10 biji. Sebab itu kata Muhammad Abduh rahimahullah, kesemuanya tajribah perubatan Rasulullah berdiri di atas bukan wahyu tapi praktis, eksperimen. Jadi kita mencuba vaksin apa benda yang baik. Tapi mereka yang tidak faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap pegang. Tak boleh. Kita tak boleh ambil vaksin ni Yahudi. Kalau Yahudi buat pun salah ke? Bukankah sahabat Rasulullah ada belajar bahasa Yahudi? Kita bukan anti Yahudi, kita anti kezaliman mereka. Yahudi dekat dengan Islam. Agama yang dekat dengan Islam adalah Yahudi. Tapi kita tidak ikut mereka, tapi dekat. Maka mengharamkan khinzir. Maka tidak Kristian seperti Kristian menghalalkan khinzir. Dan ini salah faham kita terhadap Yahudi. Yahudi agama yang Islam menghalalkan kita berkahwin dengan mereka dan kita boleh makan makanan mereka. Cuma yang terus sekali Yahudi Zionis. Itu isu dia. Dan ramai orang salah faham terhadap isu ini. Dan kita tak nak bincang detail. Cuma poin dia ialah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan tertutup sampai mereka menyebarkan vaksin ni Yahudi punya. Cerita. Cuma kita cakap kalau Yahudi buat elok takkan tak boleh kita ambil. Tapi bukan Yahudi yang buat, vaksin tu bukan Yahudi yang buat. Orang Islam pun terlibat buat benda tu. Agama Islam ini subhanallah, agama fitrah. Sebab itu pada tahun 2080 ramai orang masuk Islam kerana bertepatan dengan fitrah. Orang tinggal semua agama ni. Ini kajian yang dibuat di Amerika. Saya ada kajian tersebut ditulis oleh Syekh Ali Qaradari hafizahullah, dibentangkan di Perak di hadapan Sultan Nazrin. Masa tu Syekh Ali Qaradari datang 2019 sebelum Covid. Itu Covid 2020 lah. Dah lupa lah. Lama sangat sampai lupa dah. Dah sebati dah duduk rumah ni. Ni jarang main masjid. 6 bulan tak salat Jumaat. Tak tahu mati suul khatibah ke husnul khatibah, kita tak tahu. JK masuk syurga. Hak kami ni tak tahu masuk tak masuk. Sebab apa? Pergi semayang pun kena halah. Yang tu tak tahu siapa yang dosa. Dosa siapa kita tak tahulah. Bukan salah ayah mengandung ataupun ibu mengandung. Kita pergi, kita kena balik cik, nanti kena saman. Nak semayang pun kena saman pun tak apa, baliklah. Daripada kena bayar 1,000, kita balik rumah. Kadang-kadang syok juga tak salat Jumaat ni. Dia main macam tu kan. Boleh lena. Dah sampai 6 bulan. Memang jauh saya main ni kira ni. Seronok sebab apa lama tak main ceramah. Selalu ceramah online. Online setengah jam saya tutup dah. Dia pun tutup muka. Saya main tidur ceramah. Betul. Muka malam. Tutup muka tu lena. Baring lah. Ceramah. Pumpang-pumpang. Habis ceramah lena terus. 6 bulan ni alhamdulillah lah, boleh ceramah sambil baring. Bertepatan Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. So kita 'ala junubihim tu sambil ceramah. Tapi poin dia apabila umat Islam salah faham terhadap sunnah Rasulullah, ini yang terjadi kepada anti vaksin. Mereka faham sebab vaksin itu Yahudi punya. Dan kita pun tak mau Yahudi. Cuma saya katakan salah dari segi hukum syar'i. Adakah salah kita ambil ubat daripada Yahudi? Itu persoalan syar'i. Sebab kita bukan ambil akidah mereka. Yang teknologi yang kita ambil itu bukan daripada Yahudi juga. So ini masalah umat Islam. Kerana dia mencampur adukkan urusan agama dengan dunia. Dunia dia ada mizan khas. Tuan-tuan kena baca buku Fiqh Mizan yang saya terjemah daripada Syekh Ali Qaradari. Itu kajian 30 tahun. Ada di Telaga Biru, tuan-tuan boleh tengok. Mizan agama kita tak akan ambil daripada orang lain. Kita agama Islam, kita ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Adapun kehidupan kita boleh ambil daripada mana-mana orang. Hatta Sayyidina Ali menyatakan ta'allamu
Al-hikmah walau ala aidil musyrikin. Belajarlah ilmu walaupun di tangan orang kafir. Dan ini yang dipelajari oleh para sahabat. Salman Al-Farisi bila dia berperang, dia ambil metodologi Parsi yang merupakan kuasa besar yang menentang Islam. So, apabila umat Islam salah faham terhadap mizan dunia yang kita tidak ada urusan akidah dalam dunia ini. Kalau kita tengok pattern-pattern masjid pun kadang-kadang kita tiru juga pembangunan. Baca sejarah masjid di Turki dan sebagainya, ukiran-ukiran itu tidak persis daripada Arab. Seni itu. Kalau kita tengok masjid Cina di Melaka, nampak macam rumah Cina. Dia bukan masjid macam kita buat, memang Cina. Tetapi Islam tidak mengharamkan, kerana itu kesenian, kerana Islam menghormati kesenian. Sebab itu kita berihtifal dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita ini luas. Wa yad'u al-aghlal allati kanat 'alaihim, telah membuang segala kesusahan dalam pemikiran, dalam kehidupan, menjadi umat yang sederhana. Dahulunya Yahudi dan Kristian disempitkan kerana sifat mereka yang degil, maka diharamkan kepada mereka benda-benda yang baik. Datangnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dengan sifat fitrah inilah Islam bergerak sehingga kita ada lebih kurang 1.6 bilion umat Islam. Cuma kita dilemahkan oleh perpecahan, itu saja. Dia ada Islam Malaysia, dia ada Islam Korea, dia ada Islam Arab, dia ada Islam Melayu, dia ada Islam, macam-macam Islam kita ada. Sedangkan Islam ini adalah agama yang satu, yang mudah dipraktiskan, yang mudah difahami. Sebab itu wulidal huda fal kainatu diya'u famuz zaman tabassumun wa thana'u. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerangi kehidupan kita. Dengan senyuman dan kegembiraan disambut oleh alam ini. Sebab itu kita di seluruh dunia menyambut kelahiran, bukan sambut hari jadi pasal lilin ni dah, untuk menceritakan kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam, syakhsiyah azimah. Yang kalau kita ceritakan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkataan yang boleh diucapkan. Karena Rasulullah ini seperti kata Al-Imam Busiri, fa inna fadla Rasulillah laysa lahu haddun fayuribu anhu natiqun bifami. Kelebihan Rasulullah ini tak ada had, tak ada kesudahan. Semua orang, bayangkan semua orang memuji Rasulullah, bermula daripada Allah Subhanahu wa taala sampailah kepada golongan ahli ma'asi. Semua amal ibadat boleh diterima dan ditolak melainkan selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Azan lah. Azan kita berhenti. Sunnah ceramah ni pendek-pendek lah, tak ada panjang. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu alaina bil mau'izah maqafata sa'amah. Rasulullah bila dia bagi tazkirah, dia tak panjang sangat. Ayat azan saya berhenti. Sebab itu umat Islam rugi masa bila membicarakan di antara sunnah dan bid'ah. Karena sampai bila tiap-tiap tahun kita nak bincang isu ini? Kalau yang tak mau sambut, dia duduk diam saja. Kita yang sambut. Kegembiraan kepada syakhsiyah, kemerdekaan kita sambut, hari tentera kita sambut, hari ibu sambut, hari jurawat sambut. Sayyidina Rasulullah, kunna nu'allimu auladana al-maghazi kama kunna nu'allimu auladana al-Quran. Kami mengajar anak-anak kami tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kami mengajar Al-Quran. Umat ini hanya ada satu jalan sahaja. Yang lain itu sebagai satu bantuan. Tapi asasnya bila kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sirahnya zahiran wa batinan, ibadatan, muamalatan, secara muamalat dan ibadat,
kembali kepada ruhiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah alam ini akan pulih. Dan alam tidak akan pulih dengan cara yang lain, kerana Allah Ta'ala yang menjadikan dunia ini hanya dapat pulih dengan Rasulullah. Tak ada cara yang lain. Sebab itu macam mana pun kita guna teori, macam mana pun paper kita sehebat mana pun, tak mampu membuka hati orang lain. Yang mampu membuka hati manusia ini hanyalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang a'zamu ayatan, paling besar. Syekh Ali Qaradari hafizahullah menceritakan kepada kami bagaimana kartunis yang menghina Rasulullah. Disebabkan bagi saya, bila orang bukan Islam hina Rasulullah, itu kesalahan kita sebahagiannya. Kalau kita tak pernah terang Rasulullah kepada mereka. Kita zaman sekarang ni kalau kita ceramah dah tak ada nilai. Cerita pun kadang-kadang cerita pun kita pun tak tahu cerita. Orang lebih suka hiburan daripada haqaiq ilmiah. Dengan pelbagai alasan, trend baru, pendekatan baru, akhirnya ilmu tak dibicarakan. Kita menjadi pentas pentomen saja. Kalau kita cerita Rasulullah kepada orang bukan Islam, mereka akan takzim Rasulullah. Sebab Rasulullah cantik. Mana ada orang menghina orang cantik? Mereka orang yang jahil dan takabur. Apabila kartunis itu membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Dan dia pergi ziarah Rasulullah di Madinah, kata Syekh Ali Qaradari, dia menangis seperti budak-budak meminta maaf kepada Rasulullah. Kita buat demonstrasi ya, lepas tu balik. Nak kata kok yang demonstrasi tu baca sirah ke? Kalau kita buat data, kita semak orang Islam 1.6 bilion ini, agak-agak berapa persen yang baca buku Rasulullah, yang baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa persen yang ada buku Rasulullah di rumahnya? Tapi kalau politik, subhanallah, orang kat Facebook lah maki bil hikmah wal maki wal hamun. Tapi bila kita tanya sirah Rasulullah, berapa minggu dia baca sekali? Tak berapa minggu, berapa sebulan. Kalau tak sebulan pun setahun, dia berapa kali dia baca sirah Rasulullah. Bukan orang Malaysia, dia seluruh dunia. Dan inilah perancangan Barat. Dia menghapuskan pelajaran sunnah Rasulullah dalam sistem pengajian. Ini disebut dalam buku-buku Syekh Qaradawi dan buku-buku ulama pemikiran yang lain. Dan kita banyak mengaji Renaissance lebih daripada sirah Rasulullah. Syekh Qaradawi ada buku tajuk Kaifa Janat, disebut Al-Hulul Mustawradah 'ala al-Ummah. Bagaimana penyelesaian Barat ini masuk ke dalam umat Islam dengan sekolah-sekolah. Dulu dia buka convert sekarang tak ada masalah. Dulu cerita dulu. Dan kita tengok buku sejarah kita, Renaissance tu lebih banyak daripada cerita sirah. Cerita sirah ni perang-perang lawan murtad, maniak zakah, itu je. Cerita Rasulullah sebagai qaid, sebagai pemimpin, sebagai ummah, sebagai ummatan wahidatan, sebagai abah, sebagai ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang insan, tak ada dalam SPM. Ini haqaiq. Sebab Barat mengetahui bila kita jauh daripada Rasulullah, kita akan lemah. Dan ini yang disebut oleh Muhammad Iqbal, tak ada rawatan yang paling terbaik untuk umat ini melainkan dengan kembali membaca sirah Rasulullah. Semua wajib baca. Walaupun tak macam sembahyang, tapi kena baca dan kena ada buku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun telah terjadi apa yang terjadi, kita terperangkap. Akhirnya umat Islam membaca novel lebih daripada sirah Rasul. Bukan salah novel tu, tapi berlebihan dalam membaca novel. Mudah-mudahan sambutan kita kepada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberi cahaya kepada kita. Istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum
dan kita memohon ampun kepada Allah di atas kecuaian kita terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejahilan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ihtifal ini, sambutan Maulid ini dapat menjadikan semangat kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk membaca, untuk menelak segala kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala hanya menjadikan pintu ke syurga hanya dengan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.